TV KPM. Ustazah, Ya, dekorasi Syafiqah. dekat depan saya ni berkaitan dengan apa, Ustazah? Semua ni menunjukkan fasa kehidupan seorang manusia, Syafiqah. Oh, ya ke? Ya. Jadi Syafiqah tengok betul-betul Syafiqah sekarang berada di fasa yang mana? Syafiqah rasa Syafiqah yang kedua ni lah, Ustazah. Fasa yang kedua ni, Ustazah. Betul ke? Ustazah rasa pun betul sebab Syafiqah remaja lagi kan, muda lagi. Ustazah pula yang mana? Fasa Ustazah yang di sebelah Syafiqah tu. Oh, fasa yang ketiga. Ya, fasa yang ketiga. Tapi Syafiqah, di fasa yang mana pun kita sekarang, yang penting di fasa yang kelima ni, kita semua meninggalkan dunia ni dalam husnul khatimah. Amin, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah. Pada hari ini, menariknya kita nak belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita, menariknya, kejadian manusia, bukti kekuasaan Allah. Dan hari ini bersama dengan kita, guru kita, Ustazah Nur Hafizah Mat Isa daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Syafiqah. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah, Syafiqah. Alhamdulillah. Sihat. Dan bersama dengan kita juga guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Norasmawati Mak Din daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang Selangor. Assalamualaikum, Cikgu. Cikgu, apa khabar? Sihat. Itu dia guru kita pada hari ini. Baik, Ustazah. Kita bukan berdua saja, bahkan kita ada murid-murid kita di Google Meet. Mungkin Ustazah boleh memperkenalkan mereka. Silakan. Okay, terima kasih, Syafiqah. Bersama dengan Ustazah dan juga Syafiqah di studio sekarang adalah murid-murid daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib, yang mana mereka semuanya adalah murid-murid daripada tingkatan 3. Jadi sekarang Ustazah perkenalkan seorang demi seorang. Baik. Yang pertama ialah Marsha Sufi binti Abdul Rahman Ansari. Itu dia. Marsha, ya? Ya, Marsha, lambai sikit, Marsha. Lambai sikit. Okey. Seterusnya, murid yang kedua di sebelah Marsha, Ahmad Syakirin bin Ahmad Nazli. Syakirin. Ahlan. Baik. Seterusnya, yang ketiga, Auni binti Ammar. Auni. Dan yang terakhir, Abang Umar Nasrullah bin Abang Ahmad Kerdi. Oh, namanya Masya Allah. Itu dia murid-murid kita, Ustazah. Pada hari ini akan bersama dan kita bersemangat untuk belajar daripada Ustazah mengenai dengan kejadian manusia, bukti kekuasaan Allah. Jadi Ustazah, apa kaitan gimmick tadi dengan topik kita pada hari ini? Ya, tadi yang kita tengok tu adalah fasa kejadian manusia, dan fasa kejadian manusia ni sangat unik kan, dan ini menunjukkan bukti kekuasaan Allah SWT, di mana tajuk yang akan kita belajar pada hari ini adalah kejadian penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah. Jadi itu dia yang kita akan belajar. Boleh Ustazah teruskan? Terima kasih, Syafiqah. Jadi kita teruskan pembelajaran kita. Ustazah mulakan dengan standard pembelajaran pada hari ini. Ada 4. Yang pertama, murid dapat membaca ayat 67 surah Ghafir dengan betul, lancar dan bertajwid. Yang kedua, menyatakan terjemahan ayat. Yang ketiga, menerangkan proses dan fasa kejadian manusia dan menghubungkaitkannya dengan kekuasaan Allah. Dan yang terakhir, merumuskan pengajaran ayat dan menghubungkaitkannya dengan sains dan kehidupan. Okay. Jadi untuk pertamanya, ini adalah bahagian daripada bidang Al-Quran. Jadi kita akan tengok ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan manusia, iaitu surah Ghafir ayat 67. Jadi mari sama-sama kita mendengarkan video bacaan ayat ini bersama-sama, dan Ustazah harap murid-murid dapat mendengar dan mengikutilah dengan betul. Baik, jom kita lihat dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي خلقكم من تراب
ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Baik, itu dia surah Ghafir Ustazah ya? Ya, surah Ghafir ayat 67. Jadi sebelum Ustazah nak minta murid-murid dalam talian untuk membaca dengan betul, di dalam ayat tadi ada banyak tempat yang perlu kita dengung waktu kita membaca. Baik. Kan. Jadi ada dua hukum tajwid yang perlu murid-murid tahu. Yang pertama adalah wajibul gunnah. Wajibul gunnah adalah huruf mim dan nun yang bersabdu. Okay, ada sabdu dekat atas dia. Wajibul gunnah bermaksud wajib dengung dengan setiap huruf mim dan nun yang bersabdu. Kadar dengungnya adalah 2 harakat. Dengung ni ialah mengeluarkan bunyi dari rongga hidung ataupun dinamakan sebagai khayshum. Okey. Jadi itu adalah wajibul gunnah, dan kita tengok dalam ayat tadi ada 4 tempat yang ada hukum wajibul gunnah. Okay, kalau kita perhatikan, Ustazah dah buat kotak kan dekat situ, ada 4 tempat dan keempat-empat tempat tu semuanya sama je. Dia adalah perkataan yang sama. Okay, jadi kadar harakatnya adalah 2 harakat. Okay, jadi Ustazah sebut summa. Okay, kita kena dengungkan dekat mim tu. Summa 2 harakat. Jadi semua sama je. Ada 4 kotak tetapi bacaan dia sama, summa. Dan seterusnya idgham mislain saghir adalah memasukkan mim yang bertanda sukun ke dalam mim yang kedua yang berbaris berserta dengung. Kadar dengung sama juga, iaitu 2 harakat. Mislain ini sebab apa dinamakan mislain? Kerana 2 huruf yang sama, sebab dua-duanya adalah mim, iaitu sama makhraj dan sama sifat. Saghir bermaksud kecil kerana huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris, jadi bilangan hurufnya hanyalah 1 saja, iaitu mim. Okay, jadi idgham mislain saghir di dalam ayat ni ada 2 tempat. Ustazah bacakan, murid-murid cuba dengar dengan betul ya. Khalaqakum min. Okay, kita dengungkan dekat mim bertemu dengan mim mati bertemu dengan mim. Okay, dan yang kedua wa minkum man. Okay, kita dengungkan di situ. Okay, jadi itu 2 hukum tajwid yang murid-murid perlu tahulah, dan bila kita berjumpa kita kena baca dengan betul, iaitu dengung dengan kadar 2 harakat. Okay, jadi sekarang ni Ustazah nak minta daripada ayat 67 surah Ghafir 2 murid untuk membacakan ayat ini. Mungkin boleh bahagi separuh murid yang pertama, separuh lagi murid yang kedua. Okey, baik. Mungkin kita nak mulakan dengan wanita ke jejaka Ustazah? Dengan jejaka dulu kot. Jejaka dulu. Okey, persilakan. Tim lelaki. Okey. Okey, dipersilakan Abang Umar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. Okey, sadaqallahul azim. Ustazah minta seorang lagi murid untuk menyambung sehingga habis ayat. Okey, sila. Wanita Ustazah, silakan. Marsha. Masya. Okey, silakan Marsha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minkum may yatawaffa min qabl wa litablugu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Abang Umar dan juga Masya atas bacaan tadi. Alhamdulillah, murid-murid dapat membaca dengan baik, dan Ustazah juga berharap murid-murid di rumah juga dapat membaca dengan baik dan betul dan juga bertajwid. Betul Ustazah. Kita nak bagi markah bintang ke Ustazah dengan
kawan-kawan kita ni. Ya. Boleh Ustazah? Syafiqah? Ya, kita Okey. bagi bintang. Umar dengan Umar Marsha dengan Ustazah? Marsha. Okey. Okey, Ustazah boleh teruskan? Okay, seterusnya kita kepada sesi latihan untuk menguji murid-murid kan tentang bacaan dan juga hukum tajwid tadi. Okay, untuk latihan ni ada nyatakan 3 perkara. Yang pertama adalah hukum tajwid, yang kedua kadar harakat, dan yang ketiga murid perlu membaca bacaan yang tepat berdasarkan soalan yang akan Ustazah bagi. Soalan tu berbentuk kalimah-kalimah lah daripada ayat 67 surah Ghafir tadi. Okay, yang pertama hukum tajwid, yang kedua kadar harakat, dan yang ketiga bacaan yang tepat. Okay. Jadi Ustazah dah sediakan kepada murid-murid mini whiteboard mini, papan putih kecil untuk murid-murid tulis jawapan. Jadi soalan ada 4. Soalan yang pertama Ustazah minta seorang murid untuk menjawab. Okey, siapa nak jawab dulu? Boleh angkat tangan? Ustazah. Okey, silakan. Okay, Syakirin. Syakirin. Okey, hukum tajwid bagi kalimah tersebut adalah idgham mislan syarif dan kadar harakatnya ialah kedengar 2 harakat. Okay, cara bacaan dia Syakirin. Cara bacaan dia khalaqakum min. Okey. Jawapan Syakirin betul dan cara bacaan pun dia dengungkan dekat mim bertanda itu pun betul. Jadi Syafiqah boleh bagi bintang juga untuk Syakirin. Okey, tahniah Syakirin. Okey, Ustazah boleh teruskan? Okay, seterusnya soalan yang kedua. Siapa nak baca? Boleh angkat tangan. Ya, Okey, Auni. silakan Auni. Jadi jawapan. Okey. Hukum tajwid. Hukum tajwid apa? Hukum tajwid wajibul gunnah. Okey, betul. Kadar harakat dia dengan 2 harakat. Baik. Boleh baca? Cara bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa min alaqah. Alhamdulillah, betul juga Auni. Auni jawab hukum tajwid dia wajibul gunnah betul, kadar harakat betul, cara bacaan yang didengungkan pun betul. Jadi Syafiqah boleh bagi bintang juga Okey, untuk 1 Auni. bintang untuk Auni. Okey, Ustazah. Alright. Seterusnya soalan yang ketiga. Okey, baik. Siapa pula? Saya Ustazah. Okey, silakan Omar. Cara bacaan dia wa minkum man. Ada dengung di situ. Hukum tajwid dia idgham mislan syarif. Ya, betul. Lepas tu kadar harakat ni dengan 2 harakat. Okey, jawapan betul, cara bacaan pun betul Syafiqah. Jadi boleh bagi bintang lagi untuk Okey, Abang untuk Umar ya. Dan yang Okey. terakhir. Yang terakhir? Dah semestinya Marsha Betul, betul? Ustazah. Okey, silakan Marsha. Marsha. Okey. Hukum tajwid dia wajibul gunnah. Cara bacaan dia dengung dengan 2 harakat. Summa yukhrijukum. Okey, jawapan Marsha pun betul. Itu Cara dia. bacaan pun betul. Jadi tahniah kepada semua murid kerana dapat menjawab dengan betul. Dan juga Ustazah mengharapkan murid-murid di rumah juga sama jawapannya tepat. Tepat juga jawapan yang diberikan. Baik. Tahniah semua murid-murid kita dan pastinya murid-murid dekat rumah pun boleh meneka atau menjawab soalan yang diberikan oleh guru kita sebentar tadi. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah rendah pada hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita Kejadian Manusia, Bukti Kekuasaan Allah. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan.
Terima kasih Syafiqah. Untuk segmen yang seterusnya kita akan belajar terjemahan ayat. Tadi kita dah baca kan? Betul. Sekarang ni kita nak tengok pula terjemahan ayat. Jadi Ustazah terangkan dulu dan Ustazah harap murid-murid dalam talian, murid-murid di rumah dapat bagi perhatian dan juga ingat perkataan-perkataan ni. Okay, yang pertama, huwallazi khalaqakum min turabin. Maksudnya ialah dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Jadi Ustazah ada merahkan perkataan turabin. Itu yang Ustazah merahkan tu sebenarnya Syafiqah dia adalah macam keyword ataupun istilah Kata kunci. utama. Ya, kata istilah kunci. yang utama yang kita kena ingatlah Ya, Ustazah kan? yang perlu kita ingat yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Manusia jadikan daripada tanah. Turabin maksud dia tanah. Seterusnya yang kedua, summa min nutfatin summa min alaqatin. Kemudian daripada setitis air benih ataupun dalam istilah sainsnya sperma, kemudian daripada sebuku darah beku. Jadi daripada situ ada dua perkataan utama yang murid-murid perlu ingat. Nutfatin iaitu setitis air benih ataupun istilah sainsnya sperma, alaqatin sebuku darah beku. Okey, saya harap murid-murid boleh ingat. Seterusnya, thumma yukhrijukum tifla. Kemudian dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Jadi tifla membawa maksud anak kecil ataupun bayi, sehingga inilah kanak-kanak lah kan. Okay, seterusnya, thumma litablughu ashuddakum. Kemudian kamu dipelihara sampai ke peringkat dewasa. Seterusnya, thumma litakunu syuyukha. Kemudian kamu sampai menjadi tua. Syuyukha itu bermaksud tua. Jadi murid-murid tolong ingat ya perkataan istilah yang penting. Syuyukha bermaksud tua. Seterusnya, wa minkum may yatawaffa min qabl. Dan ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Maksudnya tak sempat nak sampai fasa yang tua. Ada kan yang dah meninggal waktu bayi kan, waktu kanak-kanak, waktu remaja. Itulah maksud ayat ni. Baik. Seterusnya, walita beluru ajalam musamma, supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan. Setiap kita Allah dah tentukan bila ajal manusia, cumanya kita saja tidak tahu masanya. Cuma Allah, itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa bersedia. Okay, seterusnya, wala'allakum ta'qilun, dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah. Jadi penciptaan manusia kita tengok yang unik kan, daripada sebelum lahir sehinggalah meninggal dunia ni sangat unik, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi daripada terjemahan yang Ustazah dah bacakan tadi, ada 5 sebenarnya, ada 5 istilah utama yang penting yang Ustazah merahkan tadi. Ustazah harap semua murid dapat ingat istilah-istilah tersebut. Jadi Ustazah nak uji sedikit lah, nak uji ingatan murid terhadap istilah-istilah tadi. Dan Ustazah nak minta bantuan pada Syafiqah untuk mengangkat kad-kad yang ada tertulis perkataan penting tadi. Okey, murid-murid dah ingat belum? Pastikan ingat tau. Nanti kan. Ya. Okey, ready? Bersedia? Okey, Ustazah. Okay, yang pertama, Syafiqah boleh baca yang pertama. Oh, yang pertama ni, turabin. Okay, yang pertama Ustazah nak tujukan soalan kepada Syafiqah sendirilah. Oh, ingat ya ke tak? Ya. Okey, saya pula kena jawab ya. Okey, turabin yang saya ingat maksud dia adalah tanah. Ya, betul Syafiqah. Betul, Ustazah? Betul. Sebab ini adalah fasa yang pertama. Ya, betul. Baik. Tahniah Syafiqah, betul. Turabin, tanah. Seterusnya yang kedua. Okey, yang kedua. Ustazah nak minta murid-murid dalam talian lah. Di samping tu murid-murid di rumah pun boleh meneka berdasarkan terjemahan yang Ustazah terangkan tadi. Okey, jadi murid-murid dalam talian, apa perkataan yang ditunjukkan oleh Syafiqah sekarang? Okey, siapa nak jawab dulu? Boleh angkat tangan. Saya Zazab. Okey, silakan. Ya, Syakirin. Okey, maksud nutfatin, maksud dia setitis air benih ataupun sperma. Ya, betul. Tahniah Syakirin dapat mengingat dengan baik. Alhamdulillah. Okey, kita nak teruskan ke Ustazah? Ya, teruskan. Kita nak bagi bintang dulu. Boleh juga nak bagi bintang dulu Syafiqah, ataupun Syafiqah tengah pegang tu kan. Okey, tak apa lagi, teruskan Ustazah. Teruskan dulu. Okey. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga. Ustazah mungkin minta, boleh baca nanti dulu, lepas tu baru kita sebutkan Ustazah. Ya. Okey. Siapa nak jawab?
Okey, Ya, silakan Auni. Auni. Alaqatin bermaksud sebuku darah beku. Ya, betul. Tahniah Auni, Wah. betul. Jawapannya alaqatin, sebuku darah beku. Okey, maknanya nutfatin lepas tu alaqatin. Ya, Baik. betul. Okey, yang seterusnya. Okey, murid yang seterusnya. Okey, siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Abang Umar. Silakan, Umar. Maksud tifla tu, maksud dia anak kecil. Ya, betul. Tifla adalah anak kecil ataupun kanak-kanak lah. Okey, tahniah Abang Umar. Tahniah. Dan Okey. yang terakhir. Yang terakhir. Okey, siapa nak jawab ni? Saya Okey. Ya, Marsha, silakan. Silakan. Syuyukha maksud dia tua. Ya, betul. Tahniah Marsha. Syuyukha maksudnya tua. Jadi tahniah kepada Syafiqah dan juga semua murid-murid dalam Okey, talian. so nak bagi bintang tak dekat ya, mereka? ya. Boleh bagi bintang Syafiqah. Okey. Okay, sementara Syafiqah lekatkan bintang di papan markah tu, ada soalan pengukuhan untuk semua murid. Okay, jadi kita tengok soalan pengukuhan. Ustazah dah sediakan kad jawapan. Ada 4 kad jawapan yang telah pun diberikan kepada murid-murid. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada sebuku darah beku, kemudian kamu sampai menjadi tua, kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Ini adalah terjemahan daripada apa yang Ustazah dah terangkan dalam terjemahan tadi. Okey, sekarang ni Ustazah akan bagi ayat dan murid-murid perlu mengangkat kad jawapan yang betul. Okey. Jadi kita mulakan dengan soalan yang pertama. Huwallazi khalaqakum min turabin. Okey, ada perkataan turabin di situ. Okey, jadi Ustazah minta seorang murid untuk menjawab. Okey, boleh? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Saya Ustazah. Okey, silakan. Umar. Ya, Umar. Umar angkat kad jawapan. Maksud dia dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Okey, kita tengok jawapan dia. Ya, betul. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Okey, seterusnya yang kedua, nyatakan maksud summa min alaqatin. Okey, siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, silakan Marsha. Maksud dia kemudian daripada sebuku darah beku. Okey, kita tengok jawapan. Ya, betul. Tahniah kepada Marsha. Betul juga jawapannya. Tahniah ni kita kena bagi Ustazah bintang, Ustazah, Ya, boleh? betul. Ustazah nak bagi bintang, berapa bintang kat orang? Seorang satu dulu. Seorang satu ya. Okey, tadi Umar kan? Ya, Okey, Umar. satu. Lepas tu Marsha. Okey, Ustazah boleh teruskan. Seterusnya soalan yang ketiga. Thumma yukhrijukum tifla. Ada perkataan tifla di situ. Okey, siapa tu nak jawab? Saya Ustazah. Okey, Syakirin. Silakan. Maksud dia kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Kita tengok jawapan. Ya, betul. Kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Tahniah kepada Syakirin. Dan soalan yang terakhir. Litakunu syuyukha. Saya Ustazah. Okey. Ya, dipersilakan Auni. Kemudian kamu sampai menjadi tua. Kemudian kamu sampai menjadi tua. Jawapannya, ya, betul. Tahniah juga kepada Auni. Jadi tahniah kepada semua murid-murid kerana dapat menjawab dengan betul. Dan Ustazah juga berharap murid-murid di rumah juga sama dapat menjawab dengan betul. Okey, Ustazah, kita nak bagi bintang tak dekat Ya, murid-murid bagi kita? Syafiqah. Okey. Satu untuk Syakiri dan juga satu untuk Auni. Okey, saya rasa hebat-hebatlah Ustazah murid-murid kita pada hari ini, Ustazah. Ya. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini mungkin Ustazah boleh berikan sedikit kesimpulan. Daripada terjemahan ayat tadi kita dapat tahulah bahawa proses kejadian manusia ni ada beberapa peringkat. Yang pertama tadi disebutkan kita semua dijadikan daripada tanah. Okey, asalnya kita semua daripada tanah. Dan yang kedua tadi kita nutfah, daripada setitis air benih ataupun dinamakan sebagai sperma. Kemudian kita menjadi alaqah, segumpal darah. Dan daripada situ
seorang manusia dilahirkan, dia akan dilahirkan sebagai seorang bayi dulu kan. Lepas tu kanak-kanak, lepas tu semakin lama semakin remaja, dewasa dan sehinggalah akhir sekali kita semua akan mencapai tahap yang fasa yang kelima, insya-Allah kita akan belajar selepas ni, iaitu kematian. Jadi semua proses kejadian manusia, peringkat-peringkat tu semua, kejadian yang sangat unik tu semua membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kehebatan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, Ustaz saya, daripada segumpal darah tu. Jadilah adik kecil, lepas tu besar sikit dan akhirnya sampai juga ke peringkat ke alam barzah. Itu dia. Jadi adik-adik, sekarang ni mungkin kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Proses dan fasa kejadian manusia, mesti banyak peringkat-peringkatnya yang kita akan belajar dalam slot pada hari ini, dalam slot menengah rendah dengan topik kita kejadian manusia, bukti kekuasaan Allah. Jadi Ustazah, macam mana tu Ustazah proses dan fasa kejadian manusia? Dipersilakan. Terima kasih Syafiqah. Dalam bahagian ini kita akan tengok yang pertama proses dan yang kedua adalah fasa. Dua perkara yang berbeza. Proses secara ringkasnya, Nabi Adam AS ialah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam dijadikan daripada sari pati tanah yang adalah istilah bahasa Arabnya sulalatun. Jadi kita semua jadikan daripada tanah. Kadang-kadang timbul juga persoalan Syafiqah, manusia sebaik-baik kejadian kan dijadikan daripada tanah, jin dijadikan daripada apa Syafiqah? Jin daripada api kan Ustaz? Api. Tapi kadang-kadang orang kata kenapa sebaik-baik kejadian api dengan tanah? Orang seolah-olah kebanyakannya nampak yang lagi hebatnya adalah api, tapi sebenarnya yang hebatnya adalah manusia dijadikan daripada tanah. Sebab apa? Sebab tanah kalau banyak kan dibaling kepada api yang sedang marak, apa jadi ke api itu Syafiqah? Terpadam. Ya, terpadam. Sebab itulah manusia sebaik-baik kejadian. Jadi kita dijadikan daripada tanah, daripada Nabi Adam AS, dan proses kejadian manusia ini sangat unik dan sempurna, dan ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi proses kejadian manusia ada 4. Dah pun disebutkan di dalam ayat tadi sebenarnya. Yang ini kita dalam bahagian ini kita akan perincikan lagi. Yang pertama adalah nutfatun, iaitu percampuran antara sperma dan juga ovum. Alaqatun dalam istilah sainsnya dipanggil zygote. Mudghatun dalam istilah sainsnya dipanggil embrio. Dan juga yang keempat janin ataupun istilah sains dipanggil fetus. Dia sama je, cuma istilah tu sahaja yang berbeza. Jadi kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah proses nutfatun. Nutfatun adalah disebut dalam ayat tadi kan, percampuran sperma bagi lelaki dan juga ovum bagi perempuan. Jadi akan berlaku persenyawaan lah kalau ada istilah sains kan di antara ovum dan sperma, dan daripada banyak-banyak sperma tu satu saja kan yang akan orang kata bercampur dengan ovum. Itu pun daripada situ pun kita dah nampak dah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik sahaja yang akan bercampur dengan ovum. Sebab tu manusia ni sebaik-baik kejadian, yang terbaik sahaja. Jadi itu adalah yang pertama. Proses seterusnya yang kedua, selepas berlaku persenyawaan di antara ovum dan juga sperma, akan berlaku pula alaqatun ataupun zygote. Apa alaqatun zygote ni? Dia adalah segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Rahim ni hanya ada pada seorang wanita sajalah. Jadi sebab tu wanita yang mengandung kan, dia tak berlaku pada lelaki. Allah menjadikan rahim ibu sebagai tempat yang paling sesuai dan selamat. Walaupun kita dalam rahim ibu dalam perut lah kan, tapi tak ada pun yang lemas sepanjang tempoh mengandung tu kan. Itu juga sebenarnya daripada sini kita dah nampak dah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah mudghatun ataupun embrio. Daripada seketul darah tadi, segumpal darah tadi kan, akan bertukar pula kepada seketul daging yang lembut. Daripada sinilah permulaan bagi pertumbuhan otak,
saraf tunjang dan juga anggota lain, contohnya macam telinga, mata, hidung. Waktu inilah berlakunya pertumbuhan organ-organ kita. Dan yang terakhir iaitu janin ataupun dalam istilah sains disebut sebagai fetus, pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Ulama bersepakat bahawa roh ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ dan hakikat roh tidak dapat dikaji kerana ianya merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada peringkat inilah berlakunya peniupan roh. Setelah semuanya anggota-anggota badan seorang bayi itu telah pun sempurna. Jadi daripada proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran dan sains tadi, kita tengok sama saja, cuma istilah saja yang berbeza. Syafiqah perasan tak? Betul. Betul. Dia pun istilah-istilah sains dan juga Al-Quran itu saja yang berbeza, tapi prosesnya sama. Cuma ada satu sahaja yang berbeza, yang tidak dapat dibuktikan, tidak dapat dikaji di dalam sains, iaitu kita tengok dekat slide ni kan, perbezaan proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran dan sains adalah daripada aspek roh. Sebabnya roh kita tak boleh nak tengok roh kan. Jadi kalau sains nak mengkaji, memang takkan nampaklah roh, sebab roh ni adalah benda yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, tentang roh. Apa yang Rasulullah jawab? Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedang kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan bahawa hakikat roh itu adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Hanya sedikit saja yang diberi kefahaman kepada manusia, dan roh adalah satu perkara yang tidak dapat dikaji oleh sains kerana tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Itu saja yang perbezaan. Yang lain semuanya sama. Jadi murid-murid perlu ingat, perbezaan proses kejadian manusia dan sains hanyalah daripada aspek roh sahaja. Seterusnya, itu proses kejadian manusia. Maksudnya sewaktu di dalam rahim kan, sehinggalah sebelum dilahirkanlah janin. Sekarang ni kita tengok pula fasa kejadian manusia selepas dilahirkan. Allah berkuasa meletakkan ketetapan syariat bersesuaian dengan tahap kesediaan psikologi seseorang. Jadi bersesuaianlah apa yang Allah berikan tanggungjawab kepada kita pada setiap fasa. Secara ringkas, fasa kejadian manusia ada 5. Yang pertama kanak-kanak, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa, yang keempat tua, dan yang kelima mati. Boleh tengok juga dekorasi yang Syafiqah sebutkan adik awal tadi kan. Comel susah, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, lepas tu akhirnya dalam kubur lah. Betul. Baik. Jadi ini semua fasa kejadian manusia. Kita tengok satu persatu secara lebih mendalam lagi. Kanak-kanak adalah anak-anak belajar bercakap kan pada waktu ni, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Kalau kita tengok pada waktu ni lah mula-mula lahir tu menangis kan. Lepas tu apa dulu Syafiqah selepas menangis apa semua tu? Meniarap kan. Meniarap lepas meniarap comel masa waktu ni. Ya, betul. Semua orang comel. Tak ada kan bayi yang tak comel kan. Semuanya comel. Betul. Lepas tu sampailah dah boleh berjalan apa semua, dan juga dia berinteraksi dengan persekitaran dia. Itu zaman kanak-kanak. Zaman kita dah berakhirlah kanak-kanak. Seterusnya remaja. Yang ni fasa Syafiqah. Kan, jadi Syafiqah kata Syafiqah fasa yang kedua kan. Remaja lagi. Remaja. Mereka mula ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa kebaikan yang remaja ni buat, dia akan dapat pahala. Kalau kejahatan dia buat, dia sendirilah yang akan menanggung dosanya. Bertanggungjawab dengan apa-apa yang dilakukan berpandukan aturan syariat. Jadi apa-apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah, kita kena ikut. Sebab kalau kita langgar, bila dah masuk usia remaja ni,
Allah akan bagi balasan lah. Kalau baik dapat pahala, kalau kita buat jahat dapat dosa. Okay, yang seterusnya fasa yang ketiga, yang tu fasa ustazah tadi, dewasa, iaitu manusia mencapai tahap kematangan akal yang sempurna. Mereka mula membina tanggungjawab yang lebih besar. Selalunya pada fasa dewasa ni lah seseorang itu mula mendirikan rumah tangga, kan, berkeluarga, berkerjaya untuk menanggung kehidupan. Okay, dan yang terakhir, tua. Daya fizikal semakin lemah, pengalaman hidup yang telah dilalui sangat berharga untuk jadikan pedoman kepada generasi berikutnya. Okay, jadi itu fasa yang keempat. Dan yang terakhir sekali, fasa yang kelima adalah mati. Kalau kita tengok dekat slide sekarang ni ada gambar kubur, dan di depan ni pun tadi ada kan gambar replika kubur. Jadi inilah yang terakhir, destinasi terakhir setiap manusia, iaitu mati. Mati ni menyedarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan dengan perkara kebaikan, sama ada kebaikan tu untuk diri kita ataupun juga untuk orang lain. Jadi kita dalam semua fasa yang Ustazah sebut awal tadi, yang paling pentingnya fasa yang kelima inilah, supaya kita semua mati dalam husnul khatimah. Amin, insya-Allah. Jadi bukti kekuasaan Allah pada penciptaan manusia boleh dilihat pada surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kamu sendiri, mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya. Jadi dalam ayat ini Allah suruh kita melihat diri kita dan juga memikirkan. Daripada situ kita akan nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan proses dan juga fasa yang telah pun kita belajar. Jadi daripada panjang lebar yang kita dah belajar ni kan, Ustazah nak buat aktiviti pengukuhan kepada murid-murid kita. Jadi untuk aktiviti pengukuhan ini, Ustazah dah bagi carta alir kepada setiap murid-murid dalam talian. Dan Ustazah juga berharap murid-murid di rumah juga boleh melihat carta ini dan boleh menulislah, sebab tak ada kan carta ni dekat murid-murid di rumah. Jadi murid-murid dalam talian, Ustazah harap kamu bersedia dengan untuk menulis jawapan, lengkapkan carta alir proses kejadian manusia. Kalau kita ingat yang kita belajar tadi, ada 4 proses kejadian manusia. Jadi Ustazah nak kamu isikan. Yang pertama tu apa, yang kedua, 3 dan juga yang keempat. Murid-murid dekat rumah pun boleh buat sekali lah. Kan? Boleh. Kalau boleh ambil A4, tulis atas kertas carta aliran ni, dan boleh tulis yang pertama apa dia stepnya, yang kedua apakah inilah carta alir proses kejadian manusia. Jadi adik-adik kita di Google Meet macam mana? Semua dah, saya rasa bersedia tu Ustazah nak berikan jawapan. Dah mengangguk-angguk tu. Dah angguk-angguk dah tu. Okey. Mungkin Ustazah boleh minta mereka jawapan. Jadi kita mulakan dengan proses yang pertama. Apakah jawapan kepada proses kejadian manusia yang pertama? Okey. Siapa dulu? Saya Zaza. Okey, silakan Auni. Nutfatin maksud dia percampuran sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Okey. Syafiqah ada jawapan bersama Syafiqah. Ya. Sama tak Syafiqah jawapan yang diberikan sama oleh Auni? Sama ni. Yang pertama betul. Nutfatin, pencampuran sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Betul. Tahniah kepada Auni. Okey, itu dia yang pertama Ustazah. Yang pertama. Seterusnya, proses yang kedua. Okey, siapa nak jawab? Saya Zaza. Okey, silakan Syakirin. Yang kedua, alaqah, iaitu segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Alaqah. Dan macam mana? Okey, jawapan yang saya ada pada saat ini, alaqatin, segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Betul? Betul. Pastinya betul. Tahniah Syakirin. Ustazah nak kena buat apa Ustazah? Tanda ke macam mana Ustazah? Sama ada Syafiqah tanda ataupun letakkan bintang terus dekat situ. Okey, baik. Okey, tak apa. Ni mesti banyak kerja ni, tapi Ustazah boleh kita teruskan, dengan murid-murid kita. Okay. Seterusnya soalan yang ketiga. Maafkan Ustazah, proses yang ketiga. Proses kejadian manusia yang ketiga. Okey, siapa nak jawab? Dia angkat tangan. Ustazah. Okey, silakan Marsha.
Yang ketiga, mudarah ataupun embrio, maksudnya seketul daging yang lembut. Sama tak Syafiqah? Okey, sama ke tidak? Okey, yang ketiga, mudgharatin, embrio, seketul daging yang lembut. Betul lah Ya, Ustazah. betul. Tahniah Tahniah. kepada Masya. Okey, yang terakhir Ustazah. Yang terakhir, proses yang keempat. Tak ada orang Pastinya lain lah. Abang Umar kita. Silakan. Okey. Ya, silakan Umar. Yang keempat iaitu janin ataupun fetus. Pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Okey. Nak cek jawapan? Yes. Okey. Saya bacakan yang terakhir. Janin, fetus, pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Ya, betul. Jadi, itu dia. semua murid kita tahniah, termasuklah Abang Umar yang proses yang keempat, semuanya dapat menjawab dengan tepat. Dan macam biasa Syafiqah, nanti kita bagi bintang untuk setiap murid. Okey, kita berikan. Jadi Ustazah, mungkin Ustazah boleh berikan kesimpulan. Sementara saya bagi bintang ni, Ustazah boleh berikan kesimpulan untuk segmen kali ini. Ya, daripada segmen ini kita dapat lihat yang pertama tadi adalah proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia, kita tahu semuanya kita adalah berasal daripada Nabi Adam AS yang dijadikan Allah daripada tanah. Dan proses yang lebih lengkap lagi tadi, nutfah, alaqah. Nutfah adalah daripada percampuran sperma dan ovum kan. Seterusnya alaqah, segumpal darah. Seterusnya mudghah, iaitu seketul daging. Dan seterusnya menjadi janin. Dan akhirnya dilahirkan oleh seorang ibu. Maka lahirlah kita ke dunia ini. Dan bila dah lahir tu, ada fasa-fasa dia pula macam patung-patung yang dekat depan ni kan. Yang pertama sekali tu sehinggalah yang kelima. Tapi yang pentingnya adalah kehidupan fasa kita yang kelima. Semoga kita semua mati dalam husnul khatimah. InsyaAllah. Semoga akhirnya pengakhiran kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Ustazah, kita nak bagi murid-murid kita semua ni berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, hari ini kita belajar mengenai dengan kejadian manusia bukti kekuasaan Allah dalam slot menengah rendah dengan mata pelajaran kita pendidikan Islam. Dan bersama kita Ustazah Nur Hafizah Mat Isa. Ustazah, untuk segmen kali ini kita nak belajar apa Ustazah? Dipersilakan. Untuk segmen yang terakhir ni kita akan belajar tentang pengajaran ayat. Jadi kita dah belajar, kita dah baca, kita dah tengok terjemahan daripada ayat 67 surah Ghafir dan kita pun dah tengok proses dan juga fasa kejadian manusia. Sekarang ni apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat tersebut? Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa mencipta manusia dengan sangat sempurnanya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah menghargai anggota badan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Jadi macam mana kita nak hargai anggota badan kita ni? Ialah dengan kita melakukan segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangannya. Jadi kita buatlah kebaikan banyak-banyak kan sebagai tanda kita menghargai Allah Subhanahu Wa Taala atas penciptaan kita ini. Okey, seterusnya yang ketiga, kita hendaklah mengakui bahawa anatomi tubuh manusia diciptakan dengan fungsi yang tersendiri, bahkan saling melengkapi agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tubuh badan kita yang sempurna, tangan ada fungsi dia, kaki ada fungsi dia kan. Jadi mulut ada fungsinya, hidung ada fungsinya. Jadi semua ini saling diperlukan oleh kita dalam kehidupan seharian. Dan yang keempat, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur agar tidak termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmatnya. Jadi
Sebab itulah kita kena bersyukur, sebab kalau kita tengok tadi fasa dan juga proses dan juga fasa kejadian manusia itu sangat unik, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian, jadi kita perlulah sentiasa bersyukur. Macam tadilah kita bersyukur macam mana, dengan melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi itu antara pengajaran ayat yang kita boleh ambil daripada ayat 67 surah Ghafir. Baik. Seterusnya itu saja untuk pengajaran ayat. Seterusnya kita ada uji minda untuk murid-murid. Ini secara lisan saja. Ustazah minta murid-murid dalam talian nanti jawab secara lisan, dan juga murid-murid di rumah pun boleh cuba menjawab secara lisan. Okey, soalannya ialah jelaskan pengajaran daripada ayat 67 surah Ghafir dengan menghubungkannya dalam bidang sains dan kehidupan. Okay, jadi kalau kita tengok dalam soalan ni, dibirukan perkataan sains dan juga kehidupan. Jadi jawapannya mestilah pengajaran daripada aspek sains dan juga satu lagi pengajaran daripada aspek kehidupan manusia. Jadi saya harap murid-murid boleh berfikir apakah pengajaran daripada ayat 67 surah Ghafir dari dua aspek tersebut. Murid-murid di rumah pun sama boleh berfikir, dan Ustazah rasa murid dalam talian mungkin dah bersedia dengan jawapan. Jadi mungkin bersedia kan? Siapa dulu sukarela untuk memberi pengajaran yang pertama? Silakan. Okey, saya nampak kat situ Auni. Okey, silakan Auni. Kejadian manusia sangat teliti, unik dan sistematik pada setiap fasa, bermula dari sebelum dilahirkan sehinggalah seseorang itu meninggal dunia. Ini dari aspek sains. Okey, dari aspek sains, Auni bagi tahu proses kejadian manusia tu sangat unik, sistematik, teratur, semua Allah dah atur kan. Jadi daripada situ kita perlu bersyukurlah. Aspek sains pun telah membuktikan kejadian manusia sama saja, sama macam Al-Quran. Cuma tadi istilah saja kan yang berbeza. Jadi itu daripada aspek sains. Dan yang kedua daripada pengajaran daripada aspek kehidupan. Okey, siapa yang nak memberi pengajaran? Siapa tu? Oh, saya nampak Marsha di situ. Silakan Marsha. Dari aspek kehidupan, kita boleh ambil pengajaran. Sebagai manusia, kita hendaklah bersyukur dan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kerana kita diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Okey, terima kasih Masya. Jadi jawapan Masya tadi, kita perlulah bersyukur dengan melakukan segala apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu daripada aspek kehidupan. Jadi daripada jawapan Auni dan juga Masya, tahniah, Ustazah boleh bagi bintang juga kerana dapat menjawab dengan tepat. Okey, saya bagi bintang. Ustazah bagi bintang tadi kan? Syafiqah tandakan di situ. Dekat Auni dan juga Marsha. Okey. Jadi itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 67 surah Ghafir. Semoga kita semua sentiasalah melaksanakan pengajaran tersebut dalam kehidupan kita. Dan sebelum Ustazah membuat kesimpulan akhir, Ustazah nak minta murid-murid dalam talian untuk buat kesimpulan ringkas. Apa yang kamu dapat daripada pembelajaran kita daripada awal tadi, daripada kita membaca, menterjemah kan, proses-proses semua tu, sehinggalah pengajaran yang terakhir ni, apa kesimpulan ringkas yang kamu boleh buat? Kita boleh berikan kepada Umar dan juga Syakirin. Ya. Okey, silakan. Syakirin dahulu boleh? Okey, silakan. Okey, saya dapat simpulkan yang sebenarnya ilmu Allah ni lebih luas dari ilmu manusia. Contohnya macam penyimpan roh. Betul. Okey, terima kasih Syakirin. Ya, betul. Kesimpulan yang Syakirin buat ialah dari aspek ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya sangat luas, sebab manusia tadi nak buktikan roh tak mampu kan. Sebab Allah pun dah bagi tahu roh ni adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana manusia sikit saja Allah ceritakan tentang roh. Okay, bagus, tahniah kepada Syakirin. Seterusnya seorang lagi. Silakan Umar. Okey, kesimpulan dia, jelaslah yang Allah itu maha berkuasa melalui penciptaan manusia yang sangat terperinci.
Okey, terima kasih Abang Umar. Abang Umar membuat kesimpulan dari sudut kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada penciptaan yang sangat terperinci. Jadi tahniah kepada Syakirin dan juga Abang Umar kerana dapat membuat kesimpulan ringkas, dan Syafiqah macam biasa boleh bagi Syafiqah tandakan di situ. Jadi daripada jawapan murid-murid tadi, Ustazah boleh buat kesimpulan bahawa mereka faham dan juga menghayati apa yang kita pelajari daripada awal tadi, dan semoga apa yang Ustazah ajar kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian. Mungkin Ustazah boleh berikan kesimpulan secara ringkas untuk topik kita pada hari ini. Ya, kesimpulan ringkas yang Ustazah boleh buat berdasarkan topik hari ini ialah kita perlu meneliti kejadian manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik kejadian agar sentiasa mengingati tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di dalam Al-Quran pun Allah ada menyebut supaya Allah suruh kita melihat diri kita sendiri, dan daripada diri kita tu kita fikirkan. Sebab apa kena fikirkan? Sebabnya proses kejadian kita ni sangatlah unik. Daripada pemerhatian itulah kita dapat merasai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat hebat ya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Jadi Ustazah, macam mana prestasi murid kita pada hari ini? Hebat-hebat ni. Daripada bintang-bintang itu semua sama ke Syafiqah? Ada sama, tapi atas kali ni ada 2 orang dapat 2 bintang. Okey. Marsha dan juga Umar tadi. Lebih 2 bintang. Yang lain semua sama markah, dan walau bagaimanapun, walaupun yang lain tu tak ada 2 bintang macam Umar juga Marsha tu, tapi saya yakin kalau diberi peluang mereka akan dapat menjawab juga dengan betul. Jadi secara keseluruhannya, jika 5 bintang Ustazah diberi 5 bintang, semua 5 bintang tu Ustazah berikan kepada setiap murid di dalam talian. Jadi tahniah kepada semua murid. 5 bintang bersinar-sinar untuk anda semua. Jadi Ustazah, kalau contoh murid-murid kita ni nak cari sumber rujukan, daripada mana Ustaz boleh dapat Ustazah? Okey, bahan-bahan yang kita pelajari daripada awal tadi boleh juga didapati dalam portal Delima Sumberku. Jadi penonton-penonton di rumah boleh dapati bahan-bahan daripada situlah. Baik, itu dia. Jadi Ustazah, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi ilmu berkenaan dengan topik kita pada hari ini kepada semua murid-murid kita, dan terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet dan juga daripada seluruh Malaysia. Insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.